itu ya. Oh, ini susah. Kena turun dulu. Ni tak. Nak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Jatuh cabe. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama-tama Pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, dapat lagi jatuh beti ya. Dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu. Dapat lagi kita berkongsi ilmu pada malam yang penuh barakah ini. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita di dalam taman-taman syurga menjadikan kita saksi di akhirat kelak, menunjukkan kita ni pernah duduk di taman-tamannya. Kalau kita kata kita nak syurga Allah Ta'ala, taman syurga kita tak pernah datang ke dunia. Macam mana kita kata kita nak duduk dalam syurga Allah? Kalau dengar kuliah, belajar, tambah. Sedangkan Nabi kata dalam satu hadis, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun qamis. Jangan kamu jadi orang yang kelima, fatulik celakalah orang yang kelima. Siapa alimah? Orang yang alim, yang boleh ngajar, yang bagi tahu korang tentang ilmu agama, yang siapakan korang. Au muta'allimah, orang yang ada ilmu dia belajar. Au muta'alliman, dia belajar. Dia belajar ilmu agama. Dah pandai dia belajar, dia tahu, dia belajar dengan berkitab, belajar dengan berguru. Ataupun dia jadi orang yang mendengar. Nak belajar dah pandai ni. Kita pandai dengar je. Ada apa kak? Au muhibban. Dalam hadiah lah au muhibban Nabi sebut. Au muhibban, ia kasih. Nak jadi alim. Nak jadi orang belajar, dah. Nak apa? Sebab sakit tua. Duduk rumah, duduk atas katil. Boleh dengar ikut live, ikut Facebook, ikut TikTok. Kawan ni. Budak-budak ni. Aku pun baru tahu rupanya aku ada dah TikTok rupanya. Baru tahu hari ni. Padahal nak dekat sebulan dah. Kita blebel-blebel dalam kuliah, rupanya ada dah orang kata. Itu dah cara je. Ataupun tengok melalui Telegram, IG, Facebook dan sebagainya. Macam-macam. Dia dah dia dengar dah agak au muhibban, dia kasih, dia tengok orang alim, dia kasih, dia sayang. Dia tengok orang belajar, dia kasih, dia sayang, dia suka. Dia tengok orang dengar, dia kasih, sayang, dia suka. Tapi dia nak dengar dah boleh dah. Sebab apa? Pekak dah dengar. Masa muda dulu dia dah kuat sangat dengar muzik sampai gendam pecah contoh. Sampai dengar apa? Sampai geleng dah dengar. Tapi dia sayang tengok orang. Dah nak dengar dah mana dah. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang dia jadi orang yang keempat, au muhibban. Dia kasih kepada mereka itu. Jangan jadi dia kelima. Nabi kata hak kelima ni alim pun dah, belajar pun malah. Nak alim pun dia belajar malah.
Dah dengar pun tambah juga. Dah, padahal mari dengar garis setengah jam je bang. Duk kedai kopi lama. Oh. Kalau bini duk panggil balik, dah balik. Bini lah, ada bini. Dah kalau mak duk panggil, ayah duk suruh balik, dah balik-balik. Sampai pukul 3 pagi, 4 pagi duduk kedai. Lah ni je mujur ada COVID. Dah, kalau tak ada COVID kan, dah balik rumah kita. Anak-anak kita. Betul tak? Duduk lepak dengan saing-saing pukul 4, pukul 3 pagi. Betul lah aku kan buat. Betul lah. Dah ada COVID kalau ada kena ni, kena dia. Ni kena pakai mask. Tak pakai mask 1K. Harga 20% mah contoh. Tapi nilainya 1,000. Tak pakai kena. Duduk pun tak ada urusan yang penting kena. Boleh ke? Tak. Boleh ke kalau tak gitu? Kalau tak boleh pak saja. Mari dengar. Dengar boleh agak pahala. Tak. Ke mana? Kalau ada gambar je Hussein, manalah anak aku. Tiba-tiba mari dengar berita. Anakmu duduk sejik tu, tengah dia kena beratur jalan kaki, kena sama, main motor contoh. Dah merempit dan sebagainya. Dah salah pun merempit mari sejik tak apa, ni merempit. Tangguh orang ni. Taruh pula judi pula. Ni nak bawa motor tak salah. Jangan salahkan motor. Mak motor ramai mana. Dah, mak motor pergi sejik, pergi belajar, pergi ngaji. Kita ada seorang ustaz kita kenal. Dia ni kalau orang panggil repit belakang. Ustaz ke repit belakang orang panggil. Mungkin belum ke mama ni kenal rasa. Dia suruh lah. Kalau dulu duduk belah berang, dan ni duduk mamang dah. Orang panggil ustaz repit. Mungkin kenal aku rasa lah. Dia tengok budak pre. Bang tu dia pun ngejar. Orang apa? Budak-budak mata dia cabar. Tengok orang ni dia dah macam ustaz kalau orang tengok. Tu kedok ni. Merah hati. Dia main kejar habis betul-betul. Dah kejar. Lah budak tu ikut lah. Ikut masuk saja. Lah terimak rupanya. Rupa-rupanya pandai juga tarik budak. Budak tak boleh dengan motor. Asal orang perah nak perah hati. Nak bandang. Bandang masuk dalam sejid. Masuk sejid setamak. Salah sebut dah. Dah awalnya sultan. Sejid setengahnya ke ada ke mama? Ada kena dah lah. Nak berigak dah lah. Tak apa lah. Itu cerita lain. Nak royaknya. Jadi orang yang mendengar ataupun jadi orang yang dah kasih kepada mereka. Ni dah dengar orang ngajar beci aku. Ustaz bukan percaya pun. Mu tengok. Masuk ini, masuk cerita ni, masuk ni. Tu bukan ustaz. Mu pergi panggil ustaz tu bapa. Tu jadi rasa. Boleh cakap Arab sikit ustaz lalu. Tu jeng. Ada jenis orang Arab mari kampung. Orang tu cakap Quran. Orang kampung bukan tahu benda. Asal Arab mari kan orang Quran lalu panggil. Orang Quran. Ni orang Melayu kita pandai dah, cerdik dah. Orang faham. Rupa-rupanya tu bukan cakap Quran, tu bahasa dia, bahasa Arab macam bahasa Melayu.
Cuma dia ni lek-lek macam Quran. Dah. Lek-lek macam Quran. Dah, ni berapa kali dah kita mari sini dah ingat. Acak kali dah. Ke berapa kali? 3 kali. 3 ke 4? 3. Sekali. Sebab ada silap aku. Video hok duduk sini lah aku kenal. Ada satu video rakaman tu, kita tak tahu lah video rakaman orang ambil, dia ambil potong je. Ustaz Mat Kelu nak sebut Konstantinopel. Gostang lah, kenapa lah dulu. Dah, ala ni mudah dah. Dah, dia kena pergi dulu baru tahu. Dah, mudah lah ni. Dah yang belik-belik dah. Sebut latuf tahana Konstantinia wala ni'mal amir amirullah wala ni'mal jaish zalikal jaish. Akan dibuka Konstantinopel. Boleh sebut dah lah. Tak ada gostang-gostang, tak ada dah. Dah. Wala ni'mal amir amirullah, yang memimpin, yang membuka kota tadi adalah sebaik-baik pemimpin. Dan tentera, sebaik-baik tentera yang dipimpinnya. Dah, tu. Baru tahu rupanya Istanbul. Istanbul. Dah, Istanbul. Dulu Istanbul. Lepas tu tukar kepada Istanbul. Aku duduk dah bumi Eropah. Walaupun bumi Eropah ni tak cakap orang putih, dia cakap bahasa Turki. Bahasa orang putih pun kadang-kadang tak boleh nak cakap. Kita boleh juga orang putih sikit-sikit cakap. Daripada bahasa Turki dah boleh rasa. Faham tak? You, I, you boleh lah. Dah. Kalau lain dah erti mana? Dah. Speak English or speak Turki. Boleh lah sikit-sikit. Tapi orang Turki dah faham orang putih rupanya. Dia duduk Eropah dah. Ingat Eropah ni pandai pasal orang putih. Tak pandai juga. Hak pandai ni jenis duduk diplomatik. Jenis ada hubungan antara bangsa. Hak tu je hak pandai. Hari tu ada orang masuk rumah. Bahan laptop dote, telefon paute. Hak aku habis hilang dah ke telefon aku. Nak dekat sebulan kau tak pakai telefon duduk dulu. Dah kena bahan. Orang dalam ini masuk dalam rumah waktu subuh. Dah, waktu subuh. Masa tu pukul 6. Pukul 6 pagi ya, 6 pagi. 6 pagi ke pukul apa? 6 pagi rasanya. Pukul 6 pagi. Ya subuh 5 minit ke 10 minit itu lah subuh. Sini lambat subuh. Dah, pukul 9 ceruk-ceruk gelap-gelap lagi rasa. Pukul 8 tu gelap lagi. Dia suruh pukul 8 kita pukul 8 ceruk menerah. Dah, ke mana? Masa tu pergi bala polis. Seorang je polis dah ramai-ramai boleh speak English. Dah, orang lain semua Turki belakang. Macam yang itik cakap mujurlah ada telefon hak jenis Google Translate suara. Aku nak makan. Ikan buah aku nak makan. Kenapa bahasa Turki? Dah. Aku uti ni sampai kali ni dah kadar je. Berapa harga hak tu je aku uti. Kalau nak beli dah tahu. Lepas tu ikan buah harga berapa? Aku keluar duit absor sekali. Dia balik ke anda dia nak tipu lah. Dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Tu baru mukadimah. Tak masuk tajuk ni. Dah. Ni baru masuk tajuk. Dah. Hari ni kita nak baca tajuk. Ada satu tajuk penarik sebenarnya. Saya nak baca tajuk malam ni. Tajuk dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada hilang.
tanda dah dah. Jadi tanda orang lain pula. Biar tu. Ni. Tajuk malam ni, apakah sebab kebinasaan seseorang? Sebab kebinasaan seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun la yaslamu li dinin dinuhu illa man haraba bidinihi min syahiqin ila syahiqin wa min hujrin ila hujrin fa in kana dhalika kadhalik lam tunalil ma'ishatu illa bisakhatillah fa idza kana dhalika kadhalika kana halakul rajul ala yaday zawjatihi wa waladihi fa in lam yakun lahu zawjatun wala waladun kana halaku ala yaday abawayhi fa in lam yakun lahu abawani kana halaku ala yaday qarabatihi awil jiran qalu kaifa dhalika ya Rasulullah yu'ayyirunahu bidhiqil ma'ishah fa inda dhalika yuridu nafsah al-mawarid allati yuhliku fiha nafsah. Rawahu al-Baihaqi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya. Orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya kecuali bila dia lari membawa agamanya dari satu puncak ke satu puncak, dari satu puncak ke satu gunung ke puncak gunung yang lain, dan dari satu gua ke gua yang lain. Dan apabila zaman itu telah tiba, maka segala mata pencarian, yakni pendapatan hidup, tidak dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemukaan Allah Ta'ala. Apa yang kita usaha, apa yang kita cari lama ni, kecuali kalau kita perolehi pun, perolehi adalah kita melakukan perkara yang Allah Ta'ala muka, baru kita boleh dapat harta pencarian kita. Apabila ini terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah dari sebab dia mengikuti kehendak isteri. Sebab apa? Sebab ikut kehendak isteri dan anak-anaknya. Kalau ia memiliki isteri dan anaknya, mana ni tak apa. Kalau ia tidak memiliki isteri dan anak, maka kebinasaannya dari sebab mengikut kehendak kedua orang tua ni. Kalau dia tak ada isteri dan anak, dia ikut kehendak orang tua dia, mak pak dia lah. Dan jikalau orang tuanya sudah tidak ada lagi, kalau mak pak dia tak ada lagi, maka kebinasaannya dari sebab mengikut kehendak keluarganya, ikut kehendak keluarga, atau dari sebab mengikut kehendak jirannya. Lalu sebahagian sahabat bertanya, dia tanya, wahai Rasulullah, apakah maksud perkataan engkau itu? Perkataan apa dia? Kebinasaan seorang kerana mengikut kehendak isteri atau anaknya, atau orang tuanya, atau keluarganya, atau jirannya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu, lalu dia terpaksa menceburkan diri
di jurang-jurang kebinasaan. Ia akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Baihaqi. Apa yang kita dapat daripada keterangan hadis ini? Benarlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Ramai orang yang mengetahui perkara-perkara yang diharamkan. Kita tengok Allah Ta'ala kata dalam judi haram, orang buat juga. Minum haram, minum macam. Dah rasuah haram, rasuah macam. Baik. Ramai orang yang mengetahui perkara yang haram dalam agama, namun kerana mengikuti kemahuan isteri, kerana ikut kemahuan isteri, dah bini nak ni dah terpaksa, dah nak dapat wajib rasuah, dah ataupun terpaksa dah bini nak juga kereta, dah terpaksa pakai beli dengan cara riba. Dah kalau nak Islamik pula kena saya macam-macam lambat mula. Dah awal riba. Beli dengan cara riba. Tak boleh kerana kehendak isteri ataupun kerana kehendak anak-anak. Anak-anak ni kalau ikut kehendak anak-anak, leni kat zaman leni, anak nak telefon kena bagi juga. Tak ada bagi, ibu kita pula. Tahu dah? Ni zaman rejek bah. Zaman rejek. Ada baru ni orang tanya kita. Orang tanya kita. Ustaz. Dia kata, ni Ustaz. Teruk Ustaz. Dia ada ni satu aplikasi. Aplikasi ni bahaya juga. Ia macam Facebook God Live. Ia panggil Bigo Live. Baru aku apa? 2 hari dah aku dah ingat apa. Hari ni baru aku apa. Belum ni aku dah ingat aplikasi ni. Hari ni baru ingat. Dah Bigo Live. Bigo Live ni aplikasi dia buat live. Nama live. Dia boleh simpan, dia boleh turun lalu. Macam Facebook kot Tapi Bigo Live ni ramai dia di sana. Tak, kita boleh tengok. Bukan hanya hak sosial. Hak punah. Ramai perkara-perkara hak benda tak boleh. Joget ada, jual barang ada. Tak ada jual beg, jual ni. Tu tak ada salah lah. Kita nak jual tak ada salah. Tak marah nak jual. Sebab kita tahunya, kita cek rupa-rupanya. Dah orang yang tanya kita, dia kata sebenarnya di Bigo Live ni budak-budak ramai. Budak umur berapa? Umur 20 hingga ke 8 tahun. Oh jauh. Hingga ke 8 tahun. Maksudnya 8 hingga 20. Aku beli sikit baru kadang budak faham. Nak kabur 20 oleh tinggi lah. Ni mungkin kalau orang tanya aku tahun lepas, tahun ni baru aku jawab. Dah ingat. Dah aku dah ada kenal dia tu. Dah kita cek mula. Dah tengok dalam Gmail. Orang tanya kan, kadang WhatsApp dia masuk ke Gmail, kita cek balik baru jumpa kenapa aplikasi. Sama ada kelas semua joget-joget. Dah. Rupa-rupanya aplikasi ni ramai budak-budak umur 8 tahun hingga umur 20 tahun. Ramai. Orang muda lah kita kata. Dia masuk lelaki dan perempuan. Di sana kita tengok view. Dah kalau kita kata tengok view dalam secara langsung 500 hingga 10,000 orang. 500 hingga 10,000 orang kabur. Hak tengok bukan orang lain. Budak-budak. Tahu bahaya. Anak akhir zaman. Hak kita tahu ni TikTok je. Dah. TikTok kalau mutak mubur jadi mubur. Tak benda baik jadi baik lah.
Dah. Tapi banyak membur dak baik. Tak ada masalah. Facebook. Gitu juga sama je. Benda ni benda yang sama. Kalau orang yang lebih dewasa tua sikit, mungkin tak tahu dah menata apa benda tu. Ustaz sebut aku tak erti. Dah. Main pun tak erti. Dah. Kita orang muda ni kita kan buat benda orang muda main. Dah capur geng ni. Geng banyak Dah. Budak-budak ke mana? Dia main geng ni apa dik? Dah main geng? Yelah. Sebut geng je suka. Maknanya main tu. Dah. Mungkin je main tu dia Candy Crush kenapa? Zaman kita dulu dah main ni Candy Crush kenapa? Jenis susu-susu macam macam-macam gitu. Susu warna-warna. Sebab apa main Candy Crush? Perah. Nak sambut nama Candy Crush. Hilang stres oleh perah-perah. Perah dulu. Sampai kita stres tu. Tapi benda tu main berjajan. Tak apa pula. Tapi dengan kuliah ngantuk lalu setengah jam. Tu dah. Tengok tempat-tempat kuliah. Kamar hak tidur. Nak mari ngajar pula ustaz hak tua-tua pula. Dah. Kalau aku ngajar ikut kaedah tua kuasa 3 belakang depan ni. Tinggal aku seorang cakap. Sungguh. Dah. Masa PK awal-awal dulu, umur 18-19, kita ngajar kat kitab sekejap. Belum ni kita ngajar kitab Allahumma shalli ala bab fiqh. Dah, bab fiqh. Cek je risalah fiqh. Ngaji sosial kita dah ada. Dah, cek dah. Kita pun cek dah. Dah ada. Tapi huraian tinggi lah. Kadang-kadang kitab Jawi ni sebenarnya nampak je kecil. Tapi pening juga kalau mengaji. Dalam buah baca aku boleh baca. Nak faham tu. Ramai mana hak tak faham. Air mutlak pun tukar bimbang lagi. Dah. Ada orang tanya pula soalan kita. Dia kata baru-baru ni. Baru ni adalah adik-beradik kita ke? Dah. Ia bahas. Dia bahas adik-adik kita. Dah. Takut kita tanya adik kita. Kita dengar je awak tidur. Dah. Dia tanyalah soalan. Dia ada depan. Dah. Baik. Dia tanya. Dah. Contoh. Dah. Contoh. Air. Kalau kita baca basuh. Dia. Allah selamat. Basuh muka. Basuh muka. Air mula-mula sekali tu. Dah. Boleh tak kita tadah air tadi. Kita basuh muka tu. Mula-mula sekali tu. Kita tadah. Dah. Kita ambil hak yang kita sapu pula sekali lagi. Yang kedua, yang ketiga. Boleh ke tak? Boleh tak? Nak tanya orang sejik ni. Sejik surat jaya kenapa? Boleh ke tak? Tak boleh? Boleh? Tak boleh? Aneh siang. Boleh ke tak boleh? Seorang-seorang nak dengar. Tak boleh? Tu orang bahau. Kalau hak pertama, dia jadi mustamah kita kata. Tapi kalau kita nak basuh yang kedua, yang ketiga boleh sebenarnya. Boleh. Tapi tak boleh basuh hak pertama pula. Faham tak? Contohnya nak basuh ni, lepas tu ambil nak basuh tangan pula. Faham tak? Lepas kita basuh muka, kita nak basuh tangan pula. Hak tu tak boleh. Faham tak? Pening juga bos ni. Dia balak obat tu.
Lepas tu ambil basuhan yang kedua ya. Maksudnya basuhan yang kedua. Tadi basuhan yang pertama. Basuh yang kedua nak sapu pula lah. Boleh ke tak? Oh pening balok tu. Benda ni simple je. Kalau orang ngaji tak pening pun. Tak ngaji pening lah. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Ada kata tak boleh. Tak. Dah mau ngaji tak tu. Ada bolehnya kita ambil, kita basuh pula orang lain. Faham tak? Kita basuh dah muka hak pertama tadi, kita tak ada. Kalau air tu cukup 2 kolah, tak ada salah. Dia jadi baru mula, faham tak? Ni tak ada dah cukup kan. Kita ambil jatong, lepas tu kita tandah dengan jatong pula. Baru jatong, dah kena agak jatong, cebok. Basuh. Lepas tu kita tandah air tadi. Yang kedua, ketiga, boleh lah. Tapi kita nak basuh hak tadi, kita dah basuh muka, kita nak basuh hak tangan pula. Boleh ke tak? Tu dah boleh. Mana boleh dah? Jadi mustakmar dah lah. Faham ke tak? Mustakmar boleh basuh yang kedua, ketiga. Allahumma salamat. Pening kau kalau nak ngaji fiqh. Dan kalau aku ngajar dulu, bak air pun banyak lagi, dah habis. Aku dah ngajar hafal apa ya? Masa dah kita kadang-kadang pergi masuk pondok, lepas tu balik pula baca tu pula. Dah. Rasanya bak ni rukuk semayang. Syarat batal, syarat sah, rukuk semayang. Baru masuk rukuk semayang. Tu pun rukuk semayang baru bak sujud. Bak sujud baru. Dah, sujud pula cara nak sujud mana. Dah, kadang-kadang orang sujud lepek gitu, lepek gini. Boleh ke tak? Ikut kaedah lah. Kalau orang lelaki kena buka. Gitu. Nampak katang ke? Dah. Kalau apa yang kena kepek. Baru faham. Dah, panjang pula kalau bab fiqh. Dah, tu kita kata simple je. Ngajar dulu. Duduk depan dah ramai. 3 orang, 4 orang Mu ingat ramai. Dah, kalau kira malam ni ramai lagi pada hak dulu. Dah, kita ngajar orang ni, ngajar cara ngajar. Dah, malam ni kita kumpul sikit. Supaya apa? Supaya orang baru balik kerja dah stres sangat. Dah mari ngajar pula, mari tekan pula. Kena buat ni. Dah, patah ya tekuk saya tu. Dah, dah lah tadi kena arah dengan boh gini. Malam pula kena jekoh pula dengan ustaz. Hukum gini. Nyesal aku mari. Dah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Hadis yang kita sebut tadi, balik mula daripada hadis yang kita sebut tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa satu masa kita sekarang ni duduk dah zaman tu. Zaman mana? Zaman ketika mana Nabi sebut satu hari, satu masa umatku duduk dalam keadaan tidak boleh nak elok dah daripada perkara yang haram. Tu dah. Tak boleh nak elok. Cuma kita kena istighfar lah banyak. Lepas tu Nabi kata kena banyak kat istighfar. Astagfirullah. Banyakkan zikrullah. Dengan bertahlil. La ilaha illallah. Seafdal zikir. La ilaha illallah. Tu dah tahlil. Dah. Sebut tahlil. La ilaha illallah. Tahlil lah lagu mana pula ustaz? Tahlil lah aku tak tahu. Tapi kalau tahlil aku tahu. Dan kalau orang buat tahlil tu sebab tu orang buat la ilaha illallah. Kalau orang dah sebut la ilaha illallah, orang dah panggil buat tahlil. Dia baca ayat kursi. Tu orang panggil baca ayat kursi. Dia berdoa orang mati. Tu berdoa orang mati. Dia dah panggil tahlil dah. Apa dia panggil tahlil? Sebab ada la ilaha illallah. La ilaha illallah. Betul orang panggil tahlil. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika
ketika zaman ni kita teringat kisah Ashabul Kahfi. Hari ni sunat. Dah hari Jumaat. Dah kalau orang-orang yang ahli tariqah, orang-orang tasawuf, pada hari Jumaat dia banyak ke amal. Dia tinggal kesibukan dunia semata-mata nak beramal, nak berzikir untuk diri, nak lepas diri. Apa? Sebab zaman Dajjal datang, dah nak masing-masing dah. Dah masing-masing dah kena jaga diri sendiri. Dah baik tu kalau ada anak bini, Nabi sebut ikat dia, tambak dia di tiang-tiang, di dinding-dinding. Suruh tambak anak bini. Jangan bagi keluar kalau ada Dajjal. Sebab apa? Takut anak bini kita terjebak ikut. Sebab fitnah Dajjal, tak ada siapa boleh lawan. Antara pengikut yang paling mudah mengikuti perempuan. Perempuan ni jenis lemah. Minta maaf kalau perempuan berasa. Dah, inilah hakikat ni. Perempuan ni jenis lemah. Iman tak kuat. Dah, hari ni kabur kuat lah. Esok-esok dah jumpa Dajjal, kita tak tahu. Sebab Dajjal ni dia bagi tawaran macam-macam. Mu nak ambil? Mu nak emas? Aku bagi emas. Nak ambil? Dah, mu nak rumah besar? Aku bagi rumah besar. Mu tinggal pegang mu. Baik. Hari ni boleh kita kata kita gagah Islam ni. Belum tentu. Hari ni pun orang kata ada jual Islam pun takut. Duduk belakang-belakang. Tu pun duduk atas bagong. Mujur duduk cari punggung. Tak berani nak zahir. Kita lah pejuang Islam. Kita lah orang yang berpegang teguh dengan Islam. Kita lah orang yang menegakkan agama Allah. Apabila datang orang hina Nabi, kita bangun awal-awal kali. Kita sanggup dibunuh, dicaci kerana nak menyelamatkan maruah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, kita lebih daripada diam, daripada menyuarakan suara kita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok sahabat sanggup tinggal dunia kerana Nabi. Kita tengok seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah Umair. Dah Mus'ab bin Umair. Dah Mus'ab bin Umair ni ketika mana zaman dia lah orang yang paling kacak sekali. Kacak ni handsome lah, mudah bahasa. Dah orang paling handsome sekali. Orang puang kalau tengok kat tergila-gila ke Mus'ab bin Umair. Bukan setakat kacak, bukan setakat handsome. Lepas tu ada riwayat kata antara, kalau tengok dalam kitab-kitab Syami'ah dia ada sebut bahawa ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang malaikat berupa muka. Wajah dia, dan antaranya salah seorangnya wajah menyerupai wajah Mus'ab. Malaikat mari berupa jadi orang. Dah mari temu dengan Rasulullah. Antaranya salah satu. Sebab apa? Sebab kekacakan, kehandsomean, dah keelokan wajahnya. Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni ketika mana zaman dia duduk di Makkahul Mukarramah, dia mari kat Nabi SAW dalam keadaan segok. Kalau kita gak orang ni gak jenis kaki makek ah. Dah tahu makek. Dah jenis kalau pakai piyah gak nak pakai piyah hak mama. Dah pakai piyah 5 riyal 10 riyal. Dah pakai piyah hak 300. No Bukit Mentajang. Nampak hati ya piyah tu. Dah nak pakai piyah ni apa? Pakai piyah ni apa? Pakai piyah ni apa? Piyah keras ke dah? Dah. Mudah dah akan piyah keras. Ada satu lagi piyah hak terbaru dah ni, Haji Abdul. Haji Abdul. Dah kita tak jual, dah bawa. Ada. Harganya berapa? 70 riyal. 70 riyal harga Haji Abdul. Dah kah piyah 5 riyal macam aku 5 riyal je. 10 riyal piyah ni. Dah piyah ni sedap Cuma tak ada saya aku ada pakai juga. Dah
Sedap. Dak panas. Lepas tu kerah pula kualiti tomat. Dah kalau nak ke buah kita ada. Dah. Ada je orang beli. Dah. Dah kalau beli piang mahal masuk syurga dah. Masuk syurga kalau beriman. Dah. Kalau kapir kapir ada pun ada perkara. Dah. Baik. Dah Mus'ab tu sana. Dah nak kapir yang mahal. Kalau baju gak baju bergaya, baju hebat-hebat. Dah, kalau orang puan lah ni gak tengok baju orang duduk di papan bibok. Dah main baju orang tak ada jelama Dah. Baju kenapa duduk papan bibok lah ni? Orang puan? Baju tanpa gosok ada siap. Tak payah gosok-gosok dah ada tadi. Dah, suruh tok lelaki beli bang. Baju tanpa gosok bang. Lama ni kena gosok semua. Ni tak payah gosok dah. Beli sekali. Dah, saya yang beli dah. Apa? Tak payah gosok dah. Hari ni pun kata beli hari ni, esok pun minta pula. Sedap harap puan gitu lah. Tok lelaki jangan marah. Memang jenis harap puan gitu. Sekali ni je, sekali ni. Memang sekali tu. Lepas tu tambah sekali lagi pula. Dah. Pandai. Dah. Gitu lah. Dah. Baju dia duduk papan. Allah. Jenis akak gitu kan. Kerah duduk bibuk. Dah. Perasan tak? Kedua perasan. Duk perasan. Duk tengok ke mana. Padahal papok so. Duk kat Kuala Terengganu. Sipang Kuala Terengganu babak so. Dia gambar Ella. Ella Sabella. Baru aku ingat. Nak tambah, nak tambah makan biasa-biasa. Nak berjenama. Hak suruh dah. Kalau bab make up so, hak ada dah di papa bibok. Nama dia orang sini ke? Ke mana Haji? Ke mana? Bab make up. Tambah make up pasal. Doktor ni. Hak dah. Kenapa Allah? Puan apa? Nur Aisyah. Kenapa? Di Zendra. Banyak. Anak jenama je. Kalau orang lelaki kak, kalau bak minyak wangi kak, dah ambil dah minyak wangi. RM5, RM10. Orang jual. Bang dia bos. Nak jadi bos lah. Lepas tu nak pergi. Kau entah beli lah. Dah ingat? Dah ingat? Kita budak mari kau. Dah banyak ya. Minyak wangi lah jenama. Dah bos tu lama dah. Hal ni baru banyak ni jenis ni. Mus'ab ni gitu lah. Orang yang handsome, semak. Kalau dia pakai minyak wangi tu, orang lain tak boleh beli minyak wangi tu. Apa? Orang yang mampu je boleh beli. Gitu katanya. Dah di jalan sahabat duduk dalam rumah. Kenal Mus'ab ni bagi. Mus'ab ni. Tapi ketika mana dia tahu, mak ayah dia tahu dia ni anak kesayangan mak dia. Mak dia tahu dia beriman. Dia beriman kepada dengan Nabi SAW. Lalu dia sanggup pilih Nabi daripada mak dia. Pilih Nabi daripada keluarga dia. Padahal dia lah tahta. Mati mak ayah dia. Hak kata. Tak mau. Lepas tu ketika Nabi tengok ketika perang Uhud. Allah Ta'ala takdirkan Mus'ab bin Umair salah seorang yang mati syahid. Di peristiwa Uhud. Menangis air mata Nabi SAW. Nabi keluar air mata. Nabi tak mertak. Tak ada. Dah. Kita tak salah pun kalau isteri menangis, kalau suami meninggal, anak menangis kalau ayah meninggal. Tapi jangan tak sampai tak yakin. Cabut iman. Buat apalah Tuhan buat mati dia. Buat apalah. Tu jadi rosaknya. Nabi ketika mana tengok Mus'ab bin Umair, keluar air mata Nabi.
Nabi dah meretapi lah kematian tu, tapi Nabi sedih. Bapa ketika mana nak kafankan Mus'ab bin Umair, kain kapan dia tak cukup. Ada pada Mus'ab, harta dia tarik kaki, kepala nampak. Tarik kepala, kaki nampak. Nak kabah tak cukup. Dulu dia lah hak agung-agung, dia lah hak hebat-hebat. Kenapa? Naknya kepada agama. Sanggup tinggal dunia. Kita sanggup tak? Sanggup tak? Dok berani seorang nak jawab sanggup kita. Sebab apa? Sebab lemah lagi tu. Kalau dok jawab sanggup Ustaz, insyaAllah. Kalau insyaAllah, lepas ni aku nak tengok tabung penuh. Tak, tak. Nak tengok tabung madrasah Darussalam dah penuh malam ni. Nak tengok kita sanggup ke dok berjuang. Hilang harta kita sementara semata-mata nak infak, nak bantu madrasah, nak bantu sekolah, nak bantu pembangunan. Nak tengok sanggup ke dok. Agar ada sanggup dak ayah kata berjuang Islam lagi ya, dak buat lagi ya. Dah ustaz kita infak dak, alhamdulillah infak. Sekurang-kurangnya kita infak daripada dak infak langsung. Iya dah. Usaha. Dak tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika mana manusia ketika itu capok iman, kita ingat kisah Ashabul Kahfi. Dah habis dia hilang lagi. Pusing mula. Dah Ashabul Kahfi tadi, dia nak selamat iman terpaksa keluar daripada rumah, keluar daripada istana, semata-mata nak menyelamatkan iman, nak menyelamatkan Islam, agama yang dia bawa, agama yang dia pegang, agama Samawiyah yang Allah Ta'ala tak sirah ataupun cerita mereka di dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi, lepas tu kita kalau kita baca ayat 1 hingga 10, tiap hari Jumaat dah dilepaskan, dijauhi daripada fitnah Dajjal. Macam kita cerita tadi ya, fitnah Dajjal memang dahsyat. Sebab hak ngaku Tuhan, hak ngaku jadi Tuhan, hak ngaku bukan di Tuhan, hak ngaku jadi Tuhan, dulu hak ngaku jadi Tuhan, semua Allah Ta'ala beri kelebihan masing-masing. Namun ada kelebihan, tak pernah sakit. Fir'aun tak pernah sakit. Raja Ashabul Kahfi tadi, terpaksa dilari nak selamatkan iman, pun tak pernah sakit. Selama 30 tahun dia merintah, tak pernah sakit. Ditanya kepada pegawai-pegawai dia, "Raja tengok dah aku sakit?" Gawai kata tak. Hak tak pernah sakit ni siapa? Tuhan. Maka aku nak khabar kamu, mu nak tak sembah aku sebagaimana mu sembah Tuhan, mu sembah aku dan sebagai Tuhan. Dan aku akan bagi kesenangan kepada kamu jika kamu menyembah aku. Fir'aun 500 tahun tak pernah sakit. Kita dapat 20 tahun sakit ni, kecil mani, darah tinggi, sakit jantung, sakit buasik, makan pedas sikit, duduk tandas lama dulu. Aku kan buat tu aku. Orang lain aku tak tahu lah. Dah. Punca je tu. Masa duduk di Indonesia sekejap itu. Dah lama mana bong. Dah. Duduk di tu berkurang 5 bulan, 6 bulan gitu lah. Duduk situ. Kita nak makan makanan dia, kurang makan, tempel makanan asasi dia. Allah. Kita tempel dah kurang makan dah. Lepas tu gila luar pula makanan. Kita tengok kalau hak macam nasi lemak sikit kan, nasi dia nasi. Benda orang bagi nasi lemak, kenapa tahu tak ingat. Nasi dia endong. Dah, kita boleh ingat nasi dia macam lemak-lemak sikit. Dia ingat.
Ya ada nama dia. Tu macam nasi lemak tu je. Tu pun kita tak makan kot. Nasi lemak pun duduk Malaysia aku orang makan. Makan nasi penceng. Yang dia penyek. Penyek lah. Ayam penyek bandar. Itu lah. Pergi kat penyek, kenapa lah penyek. Kalau bandar tu kita kata sedap dah. Hush, Indonesia sedap lagi. Situ kalau lagi Padang, nasi Padang macam nasi macam kampung kita lah. Tapi dia jauh sikit. Ya ada kedai tu hak kita pergi konvoi abang kita tu. Kedai jahat kot, kedai syaitan. Syurga, boleh aku pelawak Belah Jambi. Belah Jambi dah aku gitu. Belah Jambi. Kedai setan, kejut aku. Kedai setan, rupa-rupanya setan-setan ni hak pedah-pedah tu. Memang pedah sungguh Tapi pedah-pedah pun kita ni memang duduk memang dari dulu lagi dah minat makan pedah. Dah jumpa hak pedah lagi, sedap lagi. Timbang dah seminggu nak balik bahaya. Kena mana? Darah habis kau. Sungguh. Darah kita kejut buat air. Mana ni? Biar kita dah pergi jumpa doktor. Kita doktor diri. Doktor diri ni makan dah. Tu saudat minyak zaitun. Doktor diri ni dah batu aku jual tu bukan saja-saja dulu. Aku doktor dah. Lepas tu makan madu. Bukan madu ni, madu lain. Madu seri. Madu ni aku baru lagi. Sebelum ni ada madu. Madu yang mangga. Tu madu sidir mahal. Aku sanggup beli mahal 500 aku beli. Sungguh. Nak dapat 400 ya. Sebotol satu. Air beli. Makan madu. Makan tu minum susu. Ubat diri. Ubat diri ni syarat dia saja. Tengok dalam tu tak boleh makan pedah. Tak boleh makan pedah. Orang panggil awal-awal nak puasa. Tak puasa lagi. Kalau puasa kena kerak aku tak bohong dia gitu. Memang pedih sungguh. Sakit ni. 2 bulan tak makan lada. Tapi dah selera. Sekejap. Kali kedai makan sikit-sikit. Lenih je. Tak berapa nak. Kalau kita minta kedai kan, ambil hak kedai bagi tu je. Dulu separuh lah. Tuan suku apa. Kalau tuan puan perasan kita buat air tu, minta suku je. Perasan awak pergi kedai kita, kalau masih biasa, suku dah ada. Separuh pun tu dah habis. Sebab dah makan bedah. Kalau kita makan bedah, ni makan bedah balik. Makan bedah balik kena kawal. Minggu ni makan bedah, minggu depan dah makan bedah mana? Gitu. Kena pandai. Jadi doktor D tak apa, dah salah. Apabila kita tahu benda gitu, nyakit gitu. Macam ni nyakit. Baik. Kita makan ubat madu, makan minyak zaitun kan tu. Tak boleh nak berasa, tak berasa nak makan. Tak berasa nak makan. Sebab biasa kita makan sedap. Habis kita makan ni tak jadi sedap lah. Tahu ke tak? Lain kalau orang jenis tak minat makan lada. Ada jenis tak minat makan lada. Nak apa ni? Memang tak boleh makan lada. Macam aku ni jenis makan lada. Lada burung tu. Kalau awak mari lada marang, aku rasa dah pedah lagi. Dah pedah lagi makan. Dululah. Dan ni pedah belakang dah. Dah kena sekali. Awak tu sebelum kena, berjaga-jaga. Apabila tengok nikmat sedap sangat, kita timbang. Dah belah hindung pula. Hak ni kita tengok, kita kata, dia ni putih saja. Putih saja tu bahaya tu. Putih saja, biji putih. Putih tu bahaya.
Kalau dak butir tu dak bahaya. Dak acur. Ia butir dak acur. Kalau kita Malaysia ni banyak acur kan. Dak noyak. Noyaknya Fir'aun ni dak pernah sakit. Dajjal pun gitu juga tak sakit. Dajjal yang hebat ni. Hebat mana? Hebat Dajjal ni. Dia boleh buktikan. Bukti. Ia ada bukti. Orang lain aku dah bodoh bukti dia. Baca Fir'aun. Dah dia pergi naik atas bukit. Dia pegang ambil anak panah. Anak-anak. Pung. Ya, dia jatuh. Kebetulan lalu burung. Pung. Panah tu jatuh. Jatuh, nampak darah burung. Dapat darah burung. Lepas tu kata aku telah bunuh dah Tuhan Musa. Aku telah bunuh dah Tuhan Musa. Dia pun naik atas bukit yang tinggi kata, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan yang tinggi. Dah, tu dah betul. Orang panggil Maroji. Dah. Lah mati juga. Fir'aun Dajjal ni. Dia tak mati. Dia tak sakit. Dia mati. Apabila Nabi Musa mari. Nabi Isa turun. Dah kena tombok. Dajjal dia turun dalam keadaan manusia jauh dengan agama. Manusia jauh dengan agama. Manusia jauh dengan agama. Dia turun dalam keadaan manusia jauh dengan agama. Bayang. Kita hari ni jauh dah dengan agama. Walaupun ustaz-ustaz ramah, tapi ramah mana dah faham agama. Dah beramal dengan agama ramah. Anak kita tak apa. Baik. Ketika mana Dajjal mari turun, dia kata, mu nak siapa? Mu nak anakmu hidup? Aku apa hidup anakmu. Buat mari bukti. Bukan setakat tu. Mu kena beriman dengan aku. Kalau mu tak beriman, aku sumpah negerimu, daerahmu jari kering kontan. Jadi miskin. Tak kaya-kaya. Lalu orang tu pakat beriman, tak beriman dengan Dajjal. Pakat beriman dengan Allah, tak beriman dengan Dajjal. Mereka akan jadi kelaparan. Jadi kemiskinan. Lepas tu ada ubat lain dah. Surah kafir, ubat dia. Tak boleh selamat. Zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hak itulah jadi makanan umat Islam ketika tu. Dajjal tak mari lama pun. Oh kalau mari lama habis lah. Dah, dia mari selama 40 hari je. Dah, banyak dalam hadis-hadis jumhur mengatakan Dajjal turun atas muka bumi tak lama pun. Selama 40 hari. Cuma hari yang pertama seumpama setahun. Hari yang kedua seumpama sebulan. Hari yang ketiga seumpama seminggu. Hari yang keempat macam hari biasa-biasa. Macam hari ni. Hari biasa siang malam. Hak pertama tu lama. Hak tu ia berjaya mengawal manusia. Mengajak manusia raung seluruh dunia naik kapal terbang. Dah. Tak tahu ada dah lagi kapal terbang ramah tu. Tak. Mungkin balik mula. Mungkin balik mula. Kita dah tahu. Dah kita tengoklah ni teknologi. Telefon mungkin ada dah ramah tu. Dah. Ramah bila? Wallahualam. Dan ni pun banyak mana dah elektronik tak berapa nak jadi dah. Dah. Banyak benda-benda kadang gangguan. Lain-lain pun dah pakai mana dah. Lepas tu orang jumpa Nata Sekong. Nata Digi lain dah pakai. Bukan kita dah nak salah dia. Teknikal. Dah. Sebab dia pun guna. Orang panggil sistem juga. Dan kalau Tuhan nak buat jadi. Dah tak ada tu lain. Nak nipu hari. Bukan lain tak ada. Minyak pun tak ada. Bukan setakat minyak tak ada. Tak ada sumber. Api pakai api lilin malah. Pakai api pelita mula. Siapa masa? Hak Nabi kata nak selamatkan iman ni. Itu asal bukan fi sambut selamat iman lagi ke bukit-bukit gunung-gunung.
Hari ni kita nak selamat iman kita, mari belajar. Ramai mana hak mari nak belajar? Sekolah banyak. Sekolah agama ramai banyak. Tapi ramai mana hak pergi sekolah agama? Dak ustaz, kita datang anak kita sekolah agama buat apa ustaz? Sebab dak tahu sesok-sesok nak makan benda lagi, nak kerja benda. Adakah kita hantar sekolah biasa tambah hantar sekolah agama semata-mata kita nak suruh anak kita boleh makan? Dan sekolah agama tak ada lagi setakat ni kata makan cacing, tak ada lagi kata makan pasir. Ke ada? Sekolah ni nak pergi atur batu orang atas. Tak, kadang kita nak pergi bantu. Tak, kalau ada sekolah hak jenis makan dia, makan pasir. Tak ada nasi, tak ada makanan. Kalau ada kabur lah. Jangan nak kabur. Kita pakai batu tolong. Tak, kita orang Islam kena bantu lah. Contoh baru ni kita pergi ke pondok Ad-Diniyah Az-Zakiyah, Lubuk Pahit, Lubuk Periuk. Tukar semua Lubuk Pahit dengan Lubuk Periuk. Kapur dekat-dekat. Dah, ni belah terima Lubuk Pahit. Belah Aceh tu Lubuk Periuk. Pondok tu Lubuk Periuk. Pondok tu 7 kali kena banjir. Standard kalau ikut musimnya 7 kali. Dah, baru ni hari yang kita pergi tu banjir yang ketiga. Banjir yang ketiga. Kolik kata kalau hari-hari lain sampai ke 7 kali. Sampai ke 7 kali. Tahun lepas je sikit. Dia kata 7 5 4 kamu. Dak banyak. Sebelum ni sampai ke 7 kali. Dah pondok duduk kat bawah bukit. Sabah dekat dengan sungai pula. Air pun naik kat Lubuk Periuk. Budak-budak ngaji macam. Dah, ngaji macam. Dah. Kalau dah ngaji rugi lah masa dia. Dah, kalau pergi sibuk ke banjir, dah tak ada orang nak belajar. Dah, budak belajar macam. Orang bagi buk gila lah buk. Orang hari ambil buk pula tak ada enjel pun. Dah, kalau ada orang nak infak enjel ke bawah. Dah, enjel buk nak bagi ke tu. Tidak banyak pun syuting dah pedah di kabur baru ni. Jadi kabur lah insyaAllah. Kalau kita ada sekawan-kawan ke siapa-siapa nak sumbang dah nak bantu untuk beli enjin untuk pondok tu insyaAllah. Dah katanya kena air naik pula. Dah nak pergi pindah kat lain susah dah tu lah dia nak cuba usaha pindah atas bukit pula. Tu tapi tanah orang. Dah tanah orang. Bila tanah orang kat susah lah. Tanah jenis bagi adik-beradik dia usaha nak beli ke mahal sikit kata. Cuma nak cubalah. Dah nak tengok tak kalau ada BT kenapa nak beli tanah atas tu. Sebab apa mudah. Budak-budak nak belajar dah kena banjir dah. Baru ni dia cakap baru ni Ustaz Zaki sebut. Dah tu nak wayak. Belajar tak ada pun makan pasir. Hak kena banjir mulai-mulai ada makan biskut. Makan air, makan nasi mulai-mulai ada. Mulai nanok mulai-mulai ada atas pondok. Pondok iwak tinggi dah tiang. Dah, naik air turun, kita turun tu duduk atas buk dah. Bujur dalam pondok dah masuk. Dia pandai dah. Iwak pondok tinggi tiang. Tinggi pada aku gitu tiang tu. Aku tu kira tinggi dah lah. Walaupun rendah lah bagi orang rendah. Dah, kalau aku duduk dengan orang tinggi, memang aku rendah lah. Kalau aku duduk dengan orang kek, aku tinggi. Dengan budak-budak aku tinggi. Dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Mengaru dah. Dah. Balik mula kisah kita tadi. Nah, royaknya sampai satu masa iman kita dah dapat tidak. Dah. Kalau kita tak selamat iman kita tak selamat kehidupan kita terpaksa keluar daripada rumah. Kalau ilmu tasawuf pergi suluk lah. Bukan makna kita lari daripada masyarakat. Kita nak selamat iman kita. Takut-takut kalau aku duduk dalam masyarakat, aku terjebak. Lepas tu kalau kita belajar ilmu tasawuf, orang panggil ilmu suluk. Tazkiyatun nafs.
Bagi nak bersih hati kita, nak tafakur, nak dekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Orang kata, oh sesak, tak sesak kepala otak. Dah, masa itulah nak bersih jiwa kita, nak bersih hati kita. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Ta'ala. Kalau kita duduk dengan dunia, memang kita akan tertipu. Kadang-kadang kita terjebak, keluar daripada rumah. Hari ni, tak. Hari ni kalau kita keluar, kalau kita kuat tak apa. Ramai orang tak kuat, masalah. Keluar dari rumah, tengok orang puan, seksi-seksi pula. Oh. Dah rosak nanti. Aku apa kali tukar spek dah. Bukan tukar spek sebab tengok orang puan. Hak ni hak paling mahal kali tu pun nampak kelabu dah ni. Dah lama-lama. Hak ni nak dekat 3K kau. Banyak barang. Nampak bodoh-bodoh gini 3K. Kami saja. Tapi tahanlah. Kalau ada matahari tu dah sakit mana lah. Belum ni sakit juga. Ni kita elok. Biar ada mandu pun kita boleh bakar mandu. Kita ambil hak jenis boleh tengok laptop lama. Boleh mandu. Walaupun dok mandu. Ada. Mama kalau kira petok-petok spek kita ambil ujung kali. Paling jauh kan. Paling banyak. Harga tinggi sekali. Sebab kita tak ada tu. Kalau kita bakar ni kena tukar semua. Hak ni je ramai sikit. Hari tu tak apa 4 bulan, 3 bulan tak apa. Hak ni 3 bulan dah. 2 bulan baru. 2 bulan baru. Okey dah. Hak ni kadang-kadang dalam sebulan 2 kali kena tukar. Kalau hak biasa kadang-kadang jadi mari sakit mata. Tengok cahaya. Hak ni je nampak selamat sikit. Selamat pun nak toreh dah ni. Ada dah toreh-toreh sikit. Dah biasa lah. Dah kadang-kadang kita ni jenis rasak. Nak kena rasak. Dah. Allah salamat ala Muhammad. Baik. Dari satu gua ke satu gua. Dan apabila zaman itu tiba, maka segala mata pencarian, Nabi sebut segala mata pencarian dapat diperolehi kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemuka Allah. Hasil pencarian tu boleh, tapi Allah Ta'ala tak suka. Benda tu benda haram, riba, rasuah dan sebagainya. Dan benda syubhah, banyak benda syubhah. Kalau kita nak kira hari ni, kita tak lepas daripada benda syubhah. Tu tak? Tu tak? Cuma kita ambil kaedahnya, kita tak nampak. Dan kita ambil zahir. Aku beli kan? Kalau kiranya asalnya buah mana? Ambil mana? Asal mana? Pokok mana? Kayu mana? Kayu suri ke kayu orang ambil? Kalau nak kira sesa, jenis warak dua balkon dia. Dah jenis warak sungguh. Dah jenis warak, alhamdulillah. Dah ada jenis warak. Ada seorang sahabat kita tu, memang dia ni jarang pergi kedai. Tiba-tiba orang ajak pergi kedai. Dia apabila orang ajak pergi kedai, dah nak minta makanan, dah contoh minta ayam, dia pergi tu kat dapur, ayam nak masak lagi. Dia tengok dulu ayam nak masak. Dia tanya siapa orang boleh. Dia tanya siap. Dia tahu takut salah satunya kedai ada dalam ni. Tak, kedai makan orang semua kena. Tak, dia pergi kat dapur tanya ayam mana nak masak lagi. Dia ada makan hak dia boleh. Ataupun hak orang kenal boleh. Contoh lembu ke daging ke. Orang boleh. Kalau dia dah kan, dia makan biskut. Makan nasi. Makan nasi saja. Makan nasi aja, pergi beli kedai beras tu. Tak apa sebab merah. Sebab kita yang basuh. Siapa tahap tu? Jumpa lagi. Dah jumpa yang. Kalau nak jumpa ya, kamu. Tak. Ada orang yang warak siapa tahap tu. Dah apa lagi? Tuan tadi. Oh susah nak hidup. Memang.
Kalau ikut dia kan susah. Tapi dia nak jaga. Sebab apa? Sebab nak masuk dalam perut. Nak masuk dalam perut kita ni biarlah karya lah. Bukan perkara sebab. Lepas tu Imam Syafi'i tak pernah ayat makan banyak. Tiba-tiba sampai Imam Ahmad nambah mula-mula ada makan banyak. Anak dia kejut. Ayuh, hak ni ke Imam Syafi'i ayuh kamu zuhur makan kurang. Dah malam bangun malam. Dah tidur malam. Dah buat ibadat. Lepas tu nak kira hebat lah. Tiba-tiba Imam Syafi'i mari umur Imam Ahmad nambah anak murid dia. Dah Imam Ahmad suka. Imam Ahmad ni tujuh hari cerita ke anak dia, nak suruh anak kita tarik kepada Imam Syafi'i. Orang-orang dulu mudah je you natu. Dah. You natu you orang panggil suruh anak dia kenal dulu. Lepas tu boleh mudah buat natu. Gitu lebih kurang. Lepas tu tok guru dia tu. Akhirnya Imam Syafi'i pergi dah tidur. Apabila dia pergi tidur, tiba-tiba dia tengok Imam Syafi'i. Dia masuk iman lain masuk banyak. Nak tengok kan. Lepas tu bagi makanan. Makanlah. Banyak itu mari makan. Imam Ahmad makan, dia pun makan. Makan. Habis licin Imam Syafi'i makan. Perut tu biasanya tak seduk ni pak seduk bang. Contoh. Nak layaknya banyak makanan tu. Tengok Imam Syafi'i. Dia lari tak tengok. Air dia dah hujan tak. Tengok banyak makan. Lepas tu malam pula ayah dia buat ibadat. Dia bangun buat ibadat tak. Tiba-tiba dia fikir nak tengok tak Imam Syafi'i buat kenapa. Anak dara mari tahu orang. Kita Imam Syafi'i. Kita Imam Syafi'i. Allah. Ayah kata buat ibadat. Mula-mula ada nyanda atas kursi. Nyanda baring rapat. Macam kita kat kursi apa lagi? Kursi malah. Duduk atas kursi malah. Macam tidur lah. Tengok macam tidur gitu. Aku tambah tu. Apa macam tidur malah. Tiba-tiba pergi. Lalu tengok. Patut azan subuh. Allahu Akbar. Imam Syafi'i tu bangun daripada kursi tadi. Dah pergi keluar rumah. Mayam berjemaah. Tutup ambil air mayam. Anak dia kata, wawai aku. Tak kabur kaya ye. Orang dulu dah gepak. Kalau apa lagi gepak. Tu, gitu. Tak ada. Dah. Tu dah apa. Kalau apa cerita lalu dia tengok boleh. Ustaz Mak ni gini. Cerita lu dia tanya dah orang. Dah. Ikut timbang ni. Dia tengok orang tu dah tepam beluh bapa. Dah. Suka apa cerita orang ni. Orang ni cerita orang ni. Dah. Anak Imam Ahmad dia gitu. Dah. Dia nak cerita ke orang. Dah. Dia cerita ke ayah dia dulu. Dah tanya ayah dia. Wahai ayah. Dah. Saya nak tanya. Betul ke ni guru ayah kebun tu? Ayah kata. Dah. Apa pelik kan? Pelik lagu mana? Izin saya nak minta izin dengan ayah. Bahawa. Dah. Saya tengok. Apa ayah kebun tu tak betul. Ayah kata Imam Syafi'i ni zuhur lah. Awak ibadat malam lah. Tak. Saya tengok tak macam ya pun. 2 hari saya tak tengok makan banyak. Mulai ada. Dah tidur. Dok mayang. Dah. Tidur. Dok mayang. Mayang sunat lah kita kata. Bukan dok mayang subuh. Tak mayang subuh. Dah ambil wudu. Tanya Imam Syafi'i. Lalu ayah kata gini lah. Dah. Imam Ahmad pula dia kabur orang. Dah. Dia tanya dulu. Dah. Mungkin ada jawapan di sebaliknya. Macam kita lah ni tengok air orang kabur lalu. Gitu aku tengok dia gini. Dah. Air. Tak guru aku gini. Cerita ke orang. Dah betul lagu tu. Imam Ahmad kita tanya Imam Syafi'i. Wahai Imam. Wahai Tok Guru. Dah. Saya nak tanya soalan. Yang mana soalan ni diajukan oleh anak saya.
kita hadap Tok Guru. Kita kabur dulu ke Tok Guru. Kalau kita tak lek, kalau kita tanya dia, kau nak pula. Kita. Betul tak? Jahat semua. Tak. Suzon semua. Bukan. Husnuzon, suzon semua. Jahat semua. Kita make jahat lalu. Kalau kita tanya Tuhan diri, kan tak betul lah. Apa kita tanya Tuhan diri? Tanyalah orang lain. Tanya orang Tuhan diri. Memang nak tapis hadis dah. Ulama dulu dia beradat. Dan dia betul dalam amanah dia, dalam ibadah dia. Lalu ketika mana Imam Ahmad tanya, "Yelah, aku makan banyak." Dah berapa Tok Guru? Biasanya Tok Guru tak makan banyak. Saya kenal awak. Awak ni kalau orang bagi makanan ke apa ke, awak tengok tahu. Awak tengok. Nah, awak tengok makanan ni, awak tengok. Kalau benda tu awak tak yakin, awak rasa bersyubhat, awak pergi bagi ke orang. Ataupun awak pergi tanam. Gali-gali tanam. Tahu. Orang tak tahu. Imam Syafi'i boleh tahu sikap anak murid dia. Batu benda syubhat tak boleh masuk dalam rumah. Apatah lagi perkara yang haram. Hak syubhat. Banyak kalau kita gak Maggi duduk dalam rumah kita. Mami duduk dalam rumah kita. Syubhat lah ke? Dah tahu pergi buat. Benda syubhat. Tapi aku makan macam. Dah. Dulu aku dah akan Leni makan. Dah. Sebab apa? Dulu aku dah akan ada cerita dia. Masa aku pergi melawak tu, aku tengok ada seorang India tu. Dah. Penghuli kandung tu lah. Lepas tu neleh. Dah. Dah sapu orang lain, orang Melayu sapu lah. Ada gak macam good morning tu lah. Dah, ada gak sapu. Ni neleh. Mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dah mungkin hari ni dia buang dah. Mungkin bagi tu orang lain makan dah. Aku senuzong, mungkin orang Melayu belaki buat. Tu contoh itu. Selingan tu, nak kaburnya gitulah. Dah. Imam Ahmad ni gitu. Dah benda tu. Lalu kalau aku makan banyak sekali pun tak akan mudarat kepada diri aku. Sebab apa? Kalau aku makan halal. Sebab mu bagi makan. Bukan aku gak ambil makanan dapur. Dah, muat jamu aku. Aku makan lah. Cukup-cukup. Cukup. Dan kalau yang halal akan jadi mudarat. Bahkan dia akan menjadi sifat, jadi ubat. Aku tahu, mu ni orang alim. Mu ni ulama. Maka aku akan makan sepuas-puasnya. Supaya apa? Dengan keberkatan makanan yang dihidang oleh ulama, orang-orang soleh, menyebabkan aku jadi orang yang baik, orang yang soleh, dan orang yang tidak makan perkara yang syubhat dan yang haram. Jawapan dia. Imam Syafi'i bagi jawapan. Lalu dia tanya, dah malam hari awak tidur tu? Oh, kita juga orang puang dah. Gitulah. Tak aku tambah tu. Dah, Imam Syafi'i kata, sebenarnya aku tak tidur. Dah, aku tak tidur. Sepanjang malam aku tak tidur. Ketika mana aku berada di rumah kamu, seumpama aku tidur. Sebenarnya aku pejam mata kerana aku dihamparkan Al-Quran di dalam dada-dadaku. Maknanya dia pejam mata tengok Quran. Kita tengok Quran bukan mata. Kita Imam Syafi'i tengok Quran sebab otak dia kuat. Kelebihan Imam Syafi'i. Nak cari macam Imam Syafi'i tak jumpa. Makan seorang sudah lah macam Imam Syafi'i tak ada. Hak cerdik ada, tapi macam Imam Syafi'i tak ada. Tak jumpa pada hari ni. Imam Syafi'i kalau dia tengok kitab, contoh kita tengok kitab, dia boleh tengok. Kalau dia buka dua-dua, kalau dia nak apa, masuk belakang dua-dua. Dia terpaksa tutup sebelah. Semata-mata nak apa ni. Kalau ada dua-dua, jadi terabur. Tengok Quran, masuk belakang. Kalau kita Quran terjemah kat, termasuk terjemah. Lepas tu kena tutup terjemah. Baca Quran dulu. Nak tambah hebat ingatan dia. Lepas tu ketika mana dia nak, masa mana ketika Imam duduk rumah Imam Ahmad, dia pejam mata, dia hafal Al-Quran 30 juzuk hafal. Dan dia dapat menyesalkan, ada riwayat kata 63
masalah. Masalah umat. Oi kita nak mikir masalah. Dah. Lah ni je. Dah. Kita pun kadang-kadang orang tanya soalan-soalan. Dah. Kita pun barulah sesama masalah. Aku rasa Imam Syafi'i teruk lagi sesama masalah. Hak kita pun pening juga. Orang tanya gini. Dah. Kita belek ni. Dah. Dan ni mudah je. Ada telefon, buka kitab. Nak kitab kenapa? Iana ke? Dah. Nak kitab kenapa? Lah ni mudah je. Banyak kitab-kitab. Dulu kena pergi beli kitab. Nak cari masalah. Dah. Waktu bari ke, kitab Sahih Bukhari ke, Sahih Muslim ke. Lah ni download je. Ataupun kalau ada setengah-setengah dia jual kitab kan. Jual kitab melalui aplikasi. Dah, kita beli. Macam baru ni. Nawak daurah. Kitab apa? Allah Waraqah. Sufi. Cari susah sangat. Kita pergi tengok dalam internet ada tak orang jual. Ada. Dah 10 riyal kena bayar PDF. Kena bayar 10 riyal PDF. Bayar. Nak bayar nak kita. Tak ada. Susah nak cari. Dah. Dapatlah PDF. Waraqah. Oh, baca. Pergi. Dah ni nak pergi pula. Dia kena bayar pula. Kena ni pula. Oh, pula. Tak apa lah. Tengok dalam telefon sudah lah. Nak royak ni. Tak lah ni. Lah ni mudah. Tengok. Allah. Belek ni. Imam Syafi'i teruk lagi. Dah. Bukan sesama masalah. Banyak masalah diselesaikan. Hari ni nak cari masalah apa? Ada dah. Tolong bagi masalah. Dia buat mari masalah, dia sesat masalah. Kita buat masalah, tak boleh nak sesat. Jumpa ulama, jumpa orang soleh. Orang soleh, dia dapat sesat masalah. Sebab apa? Sebab ada dah ulama-ulama tolong sesat dah. Dalam kitab-kitab. Imam Ghazali, Imam An-Nawawi, banyak mana masalah-masalah dia sesat dah. Sebab tu kebanyakan hukum-hukum. Kalau kita tengok, ada hari ni. Jabatan-jabatan musti, jabatan-jabatan agama. Mereka ni hak buat peluang ni masalah, buat peluang soalan, buat peluang jawapan hak ditanya oleh masyarakat, oleh rakyat. Bab nikah kahwin, bab orang panggil fiqh, bab tauhid, bab usuluddin. Jawapan dia dah. Siapa yang buat jawapan ni? Ulama-ulama dulu buat dah. Kita pergi. Ulama dulu awal ni fikir masalah. Imam Syafi'i dia fikir masalah. Sehinggalah Imam Syafi'i dia kata aku benarnya sesal masalah umat. Dan aku dapat menyelesaikan 63 masalah. Lepas tu dah kalau duk tidur kat uduk syekh tak dia dah habis lagi. Wan apa nak ambil banyak-banyak. Gitu mayang. Gitu mayang. Boleh je kalau Imam Syafi'i nak ambil perbaharui. Ada kebetulan dia ni dah nak ambil awal waktu sudah azan dah kalau lagi rugi lah 2 rakaat nak sembahyang sebelum azan subuh. Dah nak ambil awal waktu pula. Ada dia gitu mayang. Dah wudu dah habis lagi warna apa? Dah kata bukan aku tidur. Kalau aku tidur sabar. Maka itulah persoalan dijawab. Anak royak nak bagi tahu. Allahumma shalli Muhammad. Ulama-ulama dulu siapa tahap tu. Dah hebatnya mereka. Lepas tu kita kena pakat-pakat muhasabah. Jangan tu betul ke tak? Betul. Allah. Tak betul. Ni jauh lama lagi. 56. Tu 50. Bermakna pukul 9 dah. Buat senyap je. Kabur buat isyarat ke. Tata. Buat keluar masuk ke. Ni tak ada keluar masuk. Kalau ada keluar masuk, kita faham dah. Ada setengah-setengah tempat dia buat isyarat dah. Ada hak keluar masuk. Tanda nak habis dah tu. Tanda isyarat dah ke ataupun nak habis dah. Hak ni dah sedar. Kena landing lalu lewat nak balik kerana pula. Wallahu alam. Minta maaf banyak lah. Minta maaf banyak.
apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang yang lemah datang dari kelemahan diri sendiri. InsyaAllah kalau ada masa kita sambung baliklah daripada hadis kita ni. Dak kadang nak kira panjang lagi nak urang, tapi salah pergi lekok sikit je jadi panjang. Dak dah nak urang habis. Dak apalah, bulan-bulan pula. Dak insya-Allah ada kesempatan dak kita bertemu lagi insya-Allah. Dak pada siri-siri yang akan datang. Bila kita dah tahu, tahun depan pun dah tahu. Dak hang ngelah baru ni tahun lepas. Tahun lepas tu dah. Tahun lepas. Dah. Betul dah. Tak ingat tahun lepas dah. Dah habis dah. Bulan 12 dah ni kan. Temu pula kita dia akan datang tahun depan. Dah. InsyaAllah. Ada tahun 2021. Kalau panjang umur. Kalau aku mati dulu. Doa lah aku. Moga selamat dunia akhirat. Amin. Kalau tuan puan meninggal dunia pun saya doakan moga tuan puan mati dalam keadaan iman dan dalam keadaan Islam dan selamat dunia akhirat. Moga-moga apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat. Dan insya-Allah untuk makluman tuan puan di luar sana ada madu tak? Ada. Ada pak lagi dah. Oh. Malam 6. Ada pak lagi dah. Pakat berebut madu tu. Dah mana dang dulu ambil lah dulu. Dah ambil bayar lah. 12 payah je dah pun. Sebotol. Dah ambil bayar. Dah harganya RM28 sebotol madu. Madu apa lah? Madu Yaman. Dah madu Yaman Gunung Marai. Dah di antara madu terbaik jugalah. Dah madu lebah. Dah ni banyak madu lulu lah, madu ni. Dah madu ni molek belaka. Dah molek belaka. Kalau orang puan segi kata tak bagus tak. Ada madu yang pahit tak. Madu apa? Permadu. Tu dah orang puan. Kenapa? Orang puan senyum tu macam tak ada setuju. Dah. Kalau suami mampu tak apa. Kalau suami tak mampu, banyak tak mampu. Dah, ke mana? Bekak hari ni apa? Sebab nak habis. Kadang panjang pula nak cerita. Dah. Baik. Mana-mana nak beli sambil menginfak lah kira. Mana-mana yang nak membantu madrasah sekarang, kita ada pembinaan untuk asrama dan dalam proses buat masjid madrasah. Tapak pun kita sedang dia panggil baru nak bersih. Dah bukit. Kita nak buat masjid di atas bukit. Di atas bukit kita nak buat masjid madrasah lah, masjid madrasah. Insya-Allah. Dah masjid Kapur 2 pun memerlukan juga. Tapi sekarang ni kita minta untuk sumbangan masjid. Ada yang nak bagi masjid, ada yang nak bagi untuk sumbangan biasa boleh. Boleh tengok dalam nombor akaun bank. Di dalam Facebook kita ada Ustaz Muhammad bin Abdullah Umar, ataupun tengok dalam Twitter ada ke rasanya kata Twitter ada. Twitter nama Ustaz Makcik. TikTok tadi tu Ustaz Makcik tak? TikTok pun ada ke? Kejut aku. Rupa-rupanya sebulan dah buat. Kita tak tahu, kita pura-pura kata orang. Lala orang suruh kita buat, kita dah buat-buat. Rupa-rupanya ada dah. Dalam telefon kita diri tu. Dah, telefon biasa orang minta kuliah apa. Tadi baru pasang, ni macam TikTok. Gitu. Tadi suruh buat rakaman kejap tadi. TikTok rupa-rupanya dia video dia macam kita rakam sikit, kita buat masuk gitu rupanya. Bukan jenis live ke apa ke, tengok je ni. Orang kata sosial kan, kita mana tahu. Dah. Kalau mu tengok benda dok pakai lah. Dah. TikTok pun ada juga. Boleh lah tengok. Dah. Ada TikTok kalau ada TikTok ni jangan dulu. Dah. WhatsApp pula lagi. Dah, bahaya TikTok ni. Dah. Baik. Allah SWT Muhammad. Boleh tengok dalam YouTube channel Ustaz Makcik Studio. Kita ada YouTube. Dah, YouTube boleh support lah. Dah, pakat-pakat support, bantu insya-Allah subscribe. Ataupun boleh tengok video-video yang kita masukkan. Dah, banyak video-video. Dulu ada lakonan. Nak tengok lakonan, pergi tengok. Nak tahu lakonan tu kenapa dia ada dalam.
Tapi aku dak berlakon lah, dak pandai nak berlakon. Dak orang lain berlakon kita pun jawab aja orang tanya. Dak lebihnya orang lain berlakon. Baik. Boleh tengok baik. Tu dah mana sekarang ni kita sedang bina madrasah, yang mana madrasah ini dah dalam proses pembinaan lagi. Dah kalau orang tanya berapa peratus dah siap, kita kata suku dah hafal lagi. Sebab apa? Sebab tanah kita dapat 25 ekar. Baru ni 13 ekar kita kabur orang. Dah hafal pergi sini rasanya. Tak mari pergi sini. Belum ni kita minta untuk daun tauhid kan. Ni pondok kampung kita, Kampung Dura. Kuala Berang dulu Terengganu. Pondok ni sebelum kita pergi Turki tu, kita ada usaha dah. Tahun 2019 ataupun akhir tahun 2019 ni lah kita benda wawakan. Masa kita duduk di Turki ni lah kita wawakan. Sebab masa dulu tiang-tiang tak bangun lagi. Ni ada pondok baru cepat naik. Dah dulu dah orang nak cari pun ni nombor akaun tak ada. Ni baru ada nombor akaun. Nama dia Madrasah Darul Zahra. Kampung Kuala Dura, Kuala Berang Terengganu. Kampung Dura ni tepi Kampung Jenaga, dekat Kampung Kuala Puan. Dah dekat Empangan Kenyir, Tasik Kenyir. Empangan Tasik Kenyir. Boleh pergi jalan lah. Hari ni tadi ada dah orang mari temu duga. Dah anak masuk bulan 1 ni lah untuk 20 orang yang terawal. Dah kalau ada anak masuk tu kabur lah. Dah kita test dulu, tengok dulu. Cuma baru tadi kita dah pasti lagi berapa orang hak temu duga dah. Sebab kadang-kadang kita tengok dulu juga budak-budak ni boleh baca Al-Quran. Kita target 3 tahun untuk hafal Al-Quran 30 juzuk. 3 tahun paling lama lah. Paling cepat setahun ke 2 tahun ke tu atas budak lah hak gagah hafalan. Cuma kita target 3 tahun 30 juzuk insya-Allah. Tu di madrasah kita lah bulan 1 ni dah boleh beroperasi insya-Allah. Tu pun kita guna pondok warga emas. Pondok siap dah tu 14 hotel pondok. Kita boleh guna beberapa hotel dalam 10 hotel untuk pondok warga emas. Dah pondok warga emas. Insya-Allah pondok kita merakumi warga emas, muslimat dan pelajar biasa. Insya-Allah akan datang. Dah kita banyak dah banyak lagi keluasan kita ni. Mungkin bulan-bulan belakang mungkin kita nak buat pondok untuk kelamin ke. Dah banyak akan datang lah. Cuma hari ni kita khabar setakat yang kita boleh bagi tahu dululah. Antara perancangan PK awal, kita sedang bina madrasah asrama. Mana-mana yang nak bantu nak siapkan asrama. Tak rugi pun kalau kita infak. Kita membantu ni lah harta kita di akhirat kelak. Dan apa yang kita makan akan jadi najis. Apa yang kita simpan akan jadi rebutan. Apa yang kita infak akan jadi pahala dan ganjaran dan menjadi milik kita di akhirat kelak. Inilah yang kita nak. Inilah yang kita nanti-nantikan. Dan percaya infak dulu segala harta kita pada malam ni. Lepas tu nak mati-matilah. Dan lepas tu tengok. Tengok harta kita hak infak. Kalau hak infak sikit, lepas tu mati, dah contoh mati. Dah kalau boleh tengok juga. Tapi nak balik atas dunia dok dang dah. Dak boleh dah. Rugi dah lah. Dah abang tu kalau nak infak banyak lain. Dah mula-mula kita mari sedap pula sebab infak banyak sudah nak cepat sikit nak bangun madrasah ke mana. Wallahu a'lam. Dah boleh gomak dah. Komen tepat dah. Wallahu a'lam.